Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat penilaian risiko terhadap pergerakan merentas daerah atau negeri terutamanya di kawasan yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB susulan wujud kluster baharu berkaitan aktiviti tersebut. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pada masa ini kerajaan belum memutuskan untuk menyekat kembali atau melaksanakan syarat baharu yang lebih ketat berkaitan pergerakan merentas daerah atau negeri. Katanya pada sidang media perkembangan PKPB semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah dilapor berkata perjalanan rentas sempadan daerah dan negeri serta terbabit dengan aktiviti sosial dilihat menyumbang kepada sekurang-kurangnya 14 kluster jangkitan COVID-19 sejak 7 Disember lepas hingga kini. Setiap mangsa banjir yang diarahkan untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS perlu disaring dan ditempatkan dalam suasana yang mematuhi aspek penjarakan fizikal. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata arahan itu merupakan antara prosedur operasi standard SOP pengurusan banjir yang ditetapkan kerajaan sebagai usaha mengelak penularan rantaian COVID-19 sewaktu banjir. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, PPS juga perlu disinfeksi terlebih dahulu sebelum menerima mangsa banjir dan proses pemindahan mangsa mesti mematuhi garis panduan pengurusan PPS semasa COVID-19 dan mengikut nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Sementara itu, badan bukan kerajaan NGO yang ingin menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir disaran berhubung dengan Pusat Kawalan Bencana di daerah terjejas bagi memastikan kelancaran program mereka. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka akan memperoleh maklumat lengkap berhubung jumlah mangsa, lokasi yang terlibat serta jenis bantuan yang diperlukan. Katanya pada sidang media sama. Selain itu juga katanya bantuan tersebut turut boleh disalurkan kepada mangsa banjir yang tidak dapat keluar dari kawasan masing-masing. Mengenai arahan bekerja dari rumah, Datuk Seri Ismail Sabri berkata hingga kini tiada sebarang perubahan mengenai perkara itu. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 1 Januari 2001, Datuk Siti Norma Yaakob telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan Mahkamah Tertinggi Negara. Datuk Siti Norma merupakan wanita pertama di negara ini dilantik memegang jawatan tersebut. Isyarat penyampaian watika pelantikan telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Istana Negara Kuala Lumpur. Datuk Siti Norma berasal dari Seremban dan berkelulusan ijazah Barrister at Law Grace in London. Beliau mempunyai pengalaman lebih 37 tahun dalam bidang kehakiman dan telah memegang beberapa jawatan penting sebelum ini. Antaranya, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan pada tahun 1980 dan Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1983. Sesungguhnya, dengan pelantikan ini membuktikan bahawa golongan wanita di Malaysia mendapat kepercayaan dan pengiktirafan serta berpeluang untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam duha untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada saat ini. Alhamdulillah, Aspirasi 10.1 kembali bersiaran. Pertemukan saya Nur Hayati Paradi bermula pukul 10 ni sampai pukul 1. So itu namanya Aspirasi 10.1. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran untuk hari Rabu yang positif untuk bersama dengan rakan pendengar untuk tanggal 6 Januari 2021 bersama dengan 22 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Alhamdulillah, satu hari lagi Allah rezekikan untuk kita sama-sama gunakan modal usia ini sebaik mungkin, insya-Allah. Apapun, nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat tim Warna Pagi yang telah pun bersama anda, meluangkan masa bersama dengan anda, iaitu Sufian Amrin dan juga Hazwan Syah. Terima kasih pada mereka berdua, dan alhamdulillah hari ini juga kita akan teruskan bersemangat, insya-Allah. Apa jua keadaan kita, apa jua situasi kita, jom kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah SWT kerana dikurniakan usia, dan juga jom kita sama-sama tambah ilmu menerusi perkongsian di Aspirasi ini, insya-Allah. Dan ini jadual kita hari Rabu. Kejap lagi kita bakal bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin. Kita nak kupas satu lagi rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau minggu lepas kita cerita tentang surah An-Nur dan bercakap tentang Nur adalah cahaya, dan insya-Allah hari ini bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari kita nak bersama untuk rasional perwatakan menarik. Berperwatakan menarik itu satu sunnah baginda Rasulullah SAW yang sangat menarik perwatakannya. Jadi jom kita sama-sama nak tiru, sama-sama nak jadikan sebagai contoh, dan itu juga bakal kita bekalkan kepada anak-anak kita, sebab kita masih lagi dalam skop kita untuk sama-sama mendidik anak-anak mengikut cara corakkan baginda Rasulullah SAW, insya-Allah. Semua tu bagi kita kongsikan kejap lagi. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM dan juga di channel YouTube IKIM, insya-Allah. Waktu ini kita bersama dengan Afad dan Simfoni terlebih dahulu. Rahsia dari langit, untuk sama-sama kita ambil hikmah setiap apa perkara jua yang berlaku dalam kehidupan kita, insya-Allah. Untuk anda terus bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Tersungkur rintih, jiwa merintih, bagai diragut segala, terbiar nyawa melara, menggelegar ketabahan.
edisi Inforia Islami, tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama di Aspirasi untuk edisi Rabu dan Rabu pertama. Rabu pertama untuk tahun 2021 bersama dengan kita untuk Rahmatan Lil Alamin. Untuk sahabat-sahabat yang berada di FB IKIM FM, FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari dan juga di YouTube IKIM, dan nampak dah muka Ustaz Dato' kan? Untuk bersama dengan kita tak lain tak bukan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari untuk bersama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Baik-baik, alhamdulillah Ustaz. Adanya Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak menyambung lagi tentang rasional sunnah, rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beberapa minggu yang lalu, dah sebulan juga saya rasa, kita memang menyentuh tentang didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak kecil. Rasionalnya bagaimana, dan kita sambung lagi. Kalau minggu lepas kita cerita tentang surah An-Nur, kita kena terapkan surah An-Nur tu dalam kehidupan anak-anak kita. Kali ni dia nur jugalah, cahaya jugalah, tetapi tentang perwatakan. Jadinya kita nak belajar tentang rasional perwatakan baik ataupun menarik. Ini juga perwatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baik dan menarik. Jadi mungkin apa rasional di sebaliknya. Kita mulakan dulu Ustaz sebagai mukadimah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'. Pasti pada DJ Yati yang alhamdulillah saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun insya-Allah memberikan input yang terbaik pada kita. Bukan saja slot Rahmatul Alamin, tapi slot Pesona di Zahra, slot Tahsinul Ibadah, kan? Slot yang sebenarnya memberikan ilmu pada kita, yang pertama. Yang kedua, menyedarkan kita, sebab tazkirah ni maksudnya ialah peringatan. Tazkirah maksudnya peringatan. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai. Jadi kita dengar tazkirah di Radio IKIM oleh DJ-DJ yang lain, kan? Dia juga merupakan peringatan pada kita supaya kita tak terus lupa, insya-Allah. Pertama sekali kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana slot Rahmatan Alamin ataupun Rasional Sunnah ini masih mendapat tempat di hati peminat sekalian. Dan terima kasih juga pada IKIM yang meneruskan program ini ataupun slot ini untuk tahun 2021 ni, insya-Allah. Dan saya orang yang sama juga 2 tahun lepas orang yang sama juga 2 tahun lepas dengan ilmu juga yang sama, kan? InsyaAllah akan cuba mewarnai setiap pagi anda, insyaAllah, untuk kita mengkaji dan kita menikmati kemanisan bila kita melaksanakan Allahumma SWT yang dinamakan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda SAW. Minta maaf, saya baru saja habis bersiaran secara live di FB Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Saya berada di studio ni di masjid, baik tu belakang ni masih green screen. Minta maaf, green screen tak dapat kita nak ubah belakangnya sebab saya menggunakan telefon. Saya tak bawa komputer apa semua. Saya gunakan telefon, tapi tak apa, insya-Allah. Dan kita bicarakan yang lepas tentang rasional warna hijau. Nabi SAW kalau dia suka pakai baju warna hijau, dan kalau kita rujuk dalam surah Al-Insan ayat 21 pun, alaihim thiyabun sundusin khudrun wa istabrak. Penghuni syurga akan dipakaikan dengan baju warna hijau. Kenapa? Sebab hijau ni adalah warna kedamaian, hijau warna ketenangan. Dan kita pun bincang tentang rasional. Kenapa bila kita berada di bilik pembedahan ataupun kita panggil operation theater, kan, bilik pembedahan pesakit, diminta untuk ialah mungkin di ward kita pakai baju warna pink kalau ward bersalin ward bersalin warna pink, kan. Tapi bila dia masuk ke bilik pembedahan, tukar baju warna hijau, kan. Dan kalau doktor di ward, dia pakai baju warna putih, sebab putih ini dia cepat kotor. Bila cepat kotor, dia akan sentiasa bersihkan. Bila sentiasa bersihkan, menjadikan seorang tu pembersih. Sebab doktor bila melawat pesakit kepada pesakit lain, dia sebenarnya boleh membawa kotoran tu kepada pesakit lain.
Sebab itu bila dilihat baju yang white coat putih tu kotor, dia cepat tukar. Dia cepat tukar kan. Jadi dia menjadikan dia seorang sentiasa bersih bila melawat ke ward pesakit-pesakit. Tapi bila masuk ke Dewan Bedah, mereka ni akan tukar baju warna hijau kan, warna hijau. Kenapa? Rupanya mereka akan berhadapan dengan darah, dan darah ni dapat merosakkan mata kita sebenarnya. Warna merah tu warna yang boleh menyebabkan mata kita letih. Warna merah boleh menyebabkan mata kita letih. Sebab itu berhadapan dengan darah yang mungkin berjam-jam melakukan operation, jadi baju hijau bila melihat kepada rakan dia, doktor pakar bedah yang lain, ataupun melihat pesakit yang diselimuti dengan selimut yang berwarna hijau, kain warna hijau, dia akan mereducekan sikit stres mata, maksudnya mengurangkan kepenatan mata. Dan warna hijau ni warna yang mendamaikan. Jadi minta maaf, skrin belakang kita ni warna hijau, dan mudah-mudahan yang menonton kita di FB IKIM FM ataupun yang menonton di FB saya sendiri Ustaz Rusdi Ramli Al-Johari ataupun di YouTube IKIM FM kan, rasa damai tengok hijau, rasa damai tengok hijau. Kalau kita buat cermata pun nanti kan, pakar optometris kata kena banyak tengok benda hijau tadi, supaya mata kita ni sihat. Rupanya warna hijau ni warna yang mendamaikan. Sebab itu dalam syurga nanti kita duduk di bawah pohon-pohon yang rindang kan, dengan buah-buah yang lazat. Semua kehijauan, dan kita pakai baju warna hijau. Dalam syurga warna kedamaian. Sebab itu kita bicara yang lepas, Nabi suka pakai baju warna hijau, pakai warna hijau. Walaupun Nabi SAW kita rujuk tentang Nabi galakkan kita pakai baju warna putih. Kerana apa? Nabi sebut alaikum bil bayad. Hendaklah kamu pakai baju warna putih, fa innahu atyab wa athhar. Kerana baju putih ni lebih suci, atyab wa athhar, lebih bersih. Sebab inilah kita bincang tentang kalau kita nak duduk di tembok pakai baju warna putih, jubah putih contohnya kan. Kita nak duduk tembok ni kita rasa kotor baju kita kan. Kita akan jadi pembersih. Pergi sekolah contohnya kan. Kita pakai baju putih. Kita tak nak lasak-lasak kan, tak nak main bola sampai kita nak berguling-guling di atas padang sebab kita pakai baju putih. Sebab kita akan jaga, kita secara langsungnya dia akan menyebabkan kita ni kita berakhlak, kita jadi orang yang bersih, pembersih. Itu sebenarnya kan, insya-Allah. Okey. Hari ni Yati dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rasanya tak terlambat untuk kita ucapkan selamat tahun baru. Baru hari yang ke-6 kita masuk 2021 ni. Sebenarnya yang bila masuk tahun baru ni apa yang kita fikir Yati? Saya dah terfikir tentang Ramadan dah kan. Adakah Ramadan kali ini sama dengan Ramadan tahun lepas, tak dapat bersolat tarawih di masjid, terpaksa solat tarawih di rumah. Allah, sayangnya kalau Ramadan kali ini macam Ramadan yang lepas juga kan. Aduh, sayangnya. Kalau boleh naklah kita bersolat tarawih macam sebelum ni kan. Kalau kita kira mungkin tak sampai 100 hari lagi tak sampai 100 hari. 96 hari Ustaz. 96 hari, berarti 3 bulan kita akan masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita doa banyak supaya wabak penyakit COVID-19 ini segera kita dapat tangani kan, dan kita dapat kembali mengimarahkan masjid, solat tarawih di masjid. Itu yang paling penting. Jadi perbanyakkan doa, sebab doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Jadi mungkin dengan sebab doa kita tu insya-Allah. Dan sebut oleh sahabat saya Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi kan. Dia kata, perasan tak kenapa di awal dulu kita dapat tangani wabak penyakit ni dengan baik, tapi tidak di akhirnya. Dia kata mungkin sebab sedekah kita. Di awal dulu kita banyak bersedekah, kita banyak bantu orang, kita ialah pantang kita ada sumbangan untuk kutipan dana untuk beli PPE, untuk beli peralatan, untuk beli mask, hand sanitizer, semua kita mudah untuk mengeluarkan duit kita infak harta kita. Tapi bila kita dah terbiasa ni, bila datang gelombang kedua dan ketiga ni, kita lupa untuk bersedekah. Jadi kena banyakkan bersedekah, di samping tu kena berdoa, insya-Allah. Okey. Yati dan sidang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tak lupakan sidang penonton yang mengikuti kita. Hari ini kita nak bicara satu tajuk tentang rasional berperwatakan menarik. Rasional berperwatakan menarik ataupun penampilan menarik. Okey.
Dan bagi mereka yang ada kitab Syama'il Muhammadiyah, dan alhamdulillah rasa Syama'ilur Rasul, Syama'ilur Rasul di Radio IKIM yang dikendalikan oleh DJ Haji Faiz kita kan, selesai dah kot rasanya kan, dengan Habib Najmuddin selesai dah kot. Jadi bila dah selesai, saya rasa tuan-tuan semua dapat maklumat lah tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan 2021 ni saya bercadang, insyaAllah nanti akan berbincang sekali lagi dengan penerbit kita yang hebat ni, tentang bagaimana cara kita nak 2021 ni pendekatan yang macam mana kita nak bawa. Tapi kalau bagi mereka yang ada buku ataupun ada kitab Syama'il Muhammadiyah, boleh rujuk yang pertama lah, bab fizikal Nabi SAW. Kita bila kaji tentang fizikal ni, kita lupa rupanya ada isyarat. Ada isyarat dan ada suatu yang menjadi panduan kepada kita tentang perwatakan Nabi, tentang kejadian tubuh badan Nabi SAW. Dan ada rahsia sebenarnya yang kita perlu bongkar dari sudut psikologi, dari sudut sains, dari sudut kesihatan, dari sudut akhlak, kan, tentang apa kebaikan berperanan ataupun berperwatakan menarik ini, insya-Allah. Hati-hati Jadi secara mukadimah ini saya bacakan sedikitlah beberapa hadis yang terkandung dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu tentang bagaimana bentuk tubuh badan Nabi SAW. Disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi ini SAW sederhana elok bentuk tubuh badannya, sederhana elok bentuk tubuh badannya. Disebut dalam hadis ni bahawa Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nabi sederhana. Di kalangan orang tinggi Nabi rendah, di kalangan orang rendah Nabi tinggi. Di kalangan orang rendah Nabi tinggi, di kalangan orang tinggi Nabi rendah. Jadi tubuh badan Nabi SAW cantik. Kemudian bila sebut marbu'an ini, dia maksudnya badan Nabi ni berisi tapi tak gemuk dan tak kurus, tak gemuk dan tak kurus. Itu penting sebenarnya kan. Nanti kalau kita bicara tentang kesihatan, kita terkejut nanti orang tak payah tahu tentang kita punya sakit. Daripada penampilan kita ni orang dah tahu kita sakit. Daripada penampilan kita dah tahu dah kita ni ada masalah kesihatan sebenarnya tu. Okey, kalau kita rujuk pula hadis daripada Anas bin Malik juga tentang warna kulit Nabi SAW tidak terlalu putih dan tidak tetapi putih kemerah-merahan. Jadi kadang-kadang warna kulit juga akan menampilkan sesuatu yang terbaik. Tapi bukanlah mesti putih tu menarik. Kadang-kadang hitam pun menarik, kan? Hitam pun menarik. Kita panggil hitam manis. Hitam manis kan. Hitam-hitam tampuk manggis. Walaupun hitam dipandang manis, kan? Jadi hitam manis dipanggil, okey. Yang seterusnya kalau kita rujuk hadis daripada Ali bin Abi Talib. Dia kata bahawa dua tapak tangan baginda SAW dan dua kakinya berisi. Jadi Nabi ini dia bukan terlalu kurus kering. Dia bukan terlalu kurus kering, tapi bukanlah terlalu gemuk yang sehinggakan ada lebihan-lebihan daging dan lebihan lemak pada tubuh badan Nabi SAW. Nabi ini marbu'an, tak kurus sangat, tak gemuk sangat. Kepala Nabi besar, dari sudut rasionalnya adalah ini tanda kekuatan akal dan kecerdikan Nabi SAW. Jadi orang yang kepala besar ni dia memberi isyarat bahawa seorang tu memiliki kekuatan akal dan kecerdikan. Jangan besar kepala. Beza tu Ustaz. Besar kepala. Berbeza kepala besar dan besar kepala, okey. Jadi hikmah Nabi SAW kepalanya besar, itu tanda kecerdikan dan kekuatan akal baginda SAW. Kemudian pangkal tulang sendinya besar. Jadi kalau orang yang memiliki pangkal sendi dan tulangnya antara sendi-sendi besar ni, maksudnya dia menggambarkan kekuatan, Dan disebut juga dalam hadis panjang daripada Sayyidina Ali, bentuk tubuh badan Nabi SAW tidak terlalu gemuk, bentuk muka baginda tidak terlalu bulat, agak bujur. Dan bila kita bincang tentang peribahasa ataupun perumpamaan Melayu ni, dia sebut bahawa bentuk muka yang cantik adalah bujur sirih. Dan ada pula dikata dagunya umpama macam lebah yang bergantungan. Kalau lebah yang bergantungan disarangkan, dagunya macam tu. Lepas tu bentuk mukanya bukanlah bulat, orang yang nampak gemuk ataupun cengkung, orang terlalu kurus. Jadi digambarkan dalam peribahasa Melayu,
bentuk bujur sirih. Jadi bujur sirih ni cantik. Bujur sirih ni cantik. Kulit baginda Rasulullah putih kemerahan, mata hitamnya sangat hitam, bulu matanya lebat, tempat bertemu dua bahu di pangkal lehernya besar dan dua bahunya lebar. Okey. Sebenarnya kalau kita masuk bina badan nanti, bahagian otot bahu ni paling susah nak naik kan, nak timbul kan. Kena ada buat senaman, kita buat macam ni, kena angkat kan, untuk bahu ni, otot bahu ni timbul. Jadi Nabi SAW kedua otot bahunya tu timbul. Itu menunjukkan dari sudut rasionalnya adalah Nabi memiliki otot yang kuat, seorang yang kuat. Kalau mungkin lengan saja kuat, orang yang kerja di ladang sawit pun lengan kuat kan, lengannya besar, bicepnya besar. Tapi paling susah nak naik pada bahagian bahu ni, otot pada bahagian bahu ni paling susah naik kalau yang bina badan lah. Tapi Nabi SAW memiliki otot, maksudnya besar ototnya di bahagian kedua bahu Nabi SAW. Itu memberi isyarat bahawa Nabi seorang yang kuat. Seorang yang kuat. Kalau kita berhadapan dengan tentera yang nak berperang, kita tengok tentera ni badan ni, Masya Allah, dengan ototnya, dengan sendinya yang besar, dengan apa semua, kita akan timbul kegerunan kan. Kita akan takut, mesti badannya kuat ni, mesti kuat ni kan, berbanding yang perutnya TDB, apa tu, banyak lemak-lemak yang ni kan, pembesaran tak terkawal dan sebagainya. Kita berhadapan dengan musuh ni, musuh ni mesti lagi tak kuat. Macam itulah harimau ataupun harimau bintang cita, dia nak memakan lembu ke ataupun nak makan zebra, apa, kuda belang, dia akan cari yang memang badannya besar, bukan kerana dagingnya, tapi dia kata yang besar ni mesti tak kuat lagi. Besar ni tak kuat lagi. Dia tak nak kejar yang kurus. Kalau kurus ni dia lari, nanti kan dia perlukan tenaga yang banyak untuk tangkap kuda belang ni. Dia cari yang gemuk, yang jalan pun lembik, malas je, dia cari yang tu. Sebab dia kata tak perlukan tenaga yang pun untuk dapat, mudah untuk dapat, nampak. Jadi seorang yang berperwatakan menarik tu, dia akan menggambarkan dia memiliki satu tubuh badan yang sihat. Yang kedua, dia memiliki tubuh badan yang kuat. InsyaAllah nanti kita berhenti sebentar dulu, kita sambung lagi selepas ini. Wah, menarik. Sampai hujung nanti lebih menarik. Kita akan kongsikan menerusi perkongsian perwatakan baginda Rasulullah SAW yang menarik ini. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat belajar dan dapat tahu bagaimana susuk tubuh baginda Rasulullah SAW. Kita akan kembali lepas ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Cobalah sedaya mampu hidupkan berarti. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ikuti sunnahnya, jangan kita ragu. Tu antara baik-baik lagu tadi. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari di hujung talian menerusi Rahmatul Alamin. Hari ini kita belajar tentang rasional perwatakan menarik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena ada perwatakan yang menarik juga sebenarnya. Sebenarnya benda ni boleh dibentuk kan Ustaz kan? Nanti insya-Allah Ustaz akan kongsikan dengan kita. Kita nak sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara tadi kita dah rujuk tentang bagaimana bentuk tubuh badan Nabi SAW. Nabi ini memiliki perwatakan yang menarik dari sudut. Nanti kita akan bincang dari sudut perwatakan menarik ini, kita akan masuk dari sudut rambut Nabi SAW. Bagaimana Nabi merapikan rambutnya. Kemudian kita akan bicara tentang pakaian Nabi SAW. Betul. Kemudian bagaimana tutur bicaranya kan. Jadi apa yang 2021 ni kita akan bincang, saya akan rangkumkan semua yang kita bicarakan pada Allahumma SWT 2 hari bulan 1 tahun 2019. Tarikh pertama kita bersiaran kan. Dah 2 tahun, 96 minggu semuanya. 96 minggu itu tak termasuk yang ada minggu kelima. Kalau masuk minggu kelima saya rasa ada dalam 100 minggu bersiaran 100 minggu bersiaran dan lebih daripada 100 rasional sunnah Nabi yang kita bicarakan. Jadi untuk 2021 ni dia lebih bersifat kepada rangkuman kepada yang 2 tahun bersiaran, tetapi rangkuman dari sudut Allahumma salli ala Muhammad dia bertajuk ataupun mengikut bab-bab tertentu. Lepas daripada kita bincang tentang perwatakan menarik ni, kita akan bincang tentang Allahumma salli kita akan bincang tentang kecergasan Nabi SAW, fitness Nabi SAW kan, fitness Nabi SAW. Itu okey. Kalau kita bincang nanti Nabi SAW ni dari sudut rasional dan akhlak ni, dia adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini sebagai Allah, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah At-Tin ayat 4, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu, insan, fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik kejadian ataupun pada sebaik-baik bentuk. Jadi Nabi SAW ni adalah bukti kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud Allah telah menjadikan manusia ini dalam keadaan sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baiknya siapa buktinya? Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ini perwatakannya menarik, tubuh badan Nabi SAW menarik, itu adalah tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda ketelitian Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita panggil apa? Tanda kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah memiliki sifat mencipta dan bukan cipta sekadar ni. Kita pun melukis Allah. Bodoh lukisan kita kan. Sebab kita ni bukan pelukis yang baik. Tapi kalau dia pelukis yang baik, dia akan lukis cantik. Seolah-olah benda tu hidup. Allah lebih jauh daripada itu. Allah adalah khaliq. Allah adalah fatir. Allah pencipta kan. Allah adalah pencipta terbaik. Jadi Nabi SAW adalah bukti kepada ciptaan Allah yang terbaik. Sebab Nabi dibawakan Al-Quran pada dia dan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi kalaulah sampai kepada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya ketika itu bagaimana nak cari contoh ataupun bukti kepada Allah kata Allah jadi manusia ni yang terbaik, Nabi contoh. Maksudnya ciptaan Allah, kekuasaan Allah, ketelitian Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Kita tengok tapak tangan kita ya. Okey. Kita lihat ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya. Kalau orang dia salah tafsir, dia kata ya,
Tak apalah, itu mengikut taksir masing-masing lah. Wallahu alam. Tapi saya bicara baru ni, saya sempat berguru kejap waktu ni, jumpa seorang tok guru di Temeloh tu. Saya tanya tentang ni isyarat solat nanti. Ni solat subuh. Solat subuh. Subuh ni zuhur. Subuh dengan zuhur kan jauh, kata tinggi nampak ni. Kan? Kemudian zuhur dengan asar dekat. Pendek yang masanya zuhur dengan asar. Kan? Lepas tu kalau kita pergi dekat yang jari manis dengan jari tengah ni, lagi dekat. Jadi asar dengan maghrib sangat dekat waktunya. Sangat dekat waktunya kan? Sangat dekat waktunya. Jadi sebab itu wal asri, demi masa. Sebab itu Allah gunakan perkataan wal asri. Jadi Allah gambarkan hidup manusia ini macam waktu asar, sangat singkat sebenarnya, sangat singkat. Jadi macam jari tengah dengan jari ni sangat dekat. Kemudian jari kelingking dengan jari Allah maghrib dengan isyak ni dia ada jarak sikit, jauh sikit. Kemudian daripada jari kelingking ni pergi ke ni dia pusing itu. Jadi daripada isyak pergi subuh ni panjang masanya, jauh perjalanan ni kan. Jadi dia tangan juga kita boleh buat tafsiran. Jadi hebatnya Allah SWT, dia sudah ciptaan kita pada tangan. Orang perempuan, kenapa dia ada pinggang yang ramping berbanding lelaki? Dia tak ada pinggang yang ramping, nanti dia ada. Dia kadang-kadang straight je. Orang perempuan pinggang yang ramping. Kita dulu, mak kita, nenek-nenek kita zaman 60-an, dia menyalahgunakan cipta Allah Ta'ala ni. Dia buat pertandingan Ratu Kebaya. Tanding siapa yang paling ramping pinggangnya tu, pinggang dipanggil pinggang cawan. Besar cawan je pinggang dia kan. Pakai yang sempit ketat untuk untuk ni nak dipertandingkan siapa yang memiliki pinggang yang paling cantik, Ratu Kebaya namanya. Sebab itu baju kebaya tu Allahumma SWT, baju yang akan menunjukkan bentuk badan kan, dan dipertandingkan. Yang orang Melayu kita panggil baju kurung, itulah baju yang syar'i sebenarnya. Yang syariah compliant, baju kurung. Kenapa? Kenapa dinamakan sebagai baju kurung? Sebab dia mengurung kurung aurat. Ya, kurung auratnya. Kurung auratnya. Dan jangan dipamerkan. Sebab itu baju kurung ni dia ada pesak. Pesak tepi tu untuk baju tu tak melekat pada tubuh badannya. Sebab itu ada pesak tepi tu kan. Kenapa baju kebaya tak ada pesak? Sebab Allah SWT, dia memang baju untuk menunjukkan bentuk badan sebenarnya. Lepas tu belahan baju kebaya ni sampai ke tengah dada kadang-kadang kan. Tengah dada. Jadi Allah beri kita pinggang, bukan kita lah. Allah bagi orang perempuan, orang lelaki dia tak ada pinggang yang ramping. Orang perempuan pinggang yang ramping, apa rasional dia? Rupa-rupanya orang perempuan ni Allah berikan dia tempat untuk anak ni, ialah bila dia nak dokong anak, nak gendong anak, Kilik kan anak. dia boleh letak. Ya, kilik anak. Maksudnya ada tempat je. Dan kenapa bagi orang perempuan? Sebab orang perempuan yang melahirkan anak. Sebab itu diberikan pinggang itu adalah tempat untuk letak anaknya. Sebelah tangan ni masih boleh menjinjir beg lagi kan. Sebelah ni adalah untuk lekuk tu, untuk diletakkan anaknya. Macam kangaroo. Kan, kangaroo tu ada poket pada ibunya untuk anak tu duduk dalam tu kan. Jadi begitu juga pinggang kita. Sebab itu bentuk tubuh badan kita yang Allah berikan ini dengan sebaik-baik kejadian. Kalau kita lihat lembu ni ya, lembu kepala, perut dengan punggungnya sama rata. Kalau dia tunduk makan, lagilah otaknya tu lagi rendah kan, lagi rendah. Orang kata zirafah, Ustaz, zirafah lagi tinggi kepalanya, tapi bila dia minum bawah rendah terus, serendah-rendahnya kan, letakkan otak aja. Kita Allah SWT cipta manusia ni cantik, otaknya di atas, perutnya di tengah kan, punggung dan kemaluannya di bawah. Dia tak sama rata. Jadi inilah cipta Allah SWT. Jadi Allah ciptakan Nabi dengan sebaik-baik kejadian macam tu sebenarnya sebagai bukti kepada kehebatan Allah SWT. Okey. Yang kedua, apa kita dapat ambil dari sini? Tidak sudah rasional akhlak. Sebagai seorang, ini saya nak menyerulah, bukan saya ni terbaik, bukanlah handsome, bukanlah ni, tapi kita sebagai seorang pendakwah ni, ataupun kita sebagai seorang Islam lah, dan semua orang Islam ni adalah pendakwah, kita kena berperwatakan menarik, kita kena berpenampilan menarik. Sebab yang pertama, berperwatakan menarik dan berpenampilan menarik ini, dia mencerminkan sifat malu kita. Mencerminkan sifat malu kita. Kalau kita selekeh je, kita kata-kata lantak lah nak cakap apa,
itu memang tak ada malulah kita kan. Kita tak ada sifat malu. Tapi bagi orang yang malu, dia akan jaga penampilan dia. Dia tak nak orang cakap, dia tak nak orang umpat dia di belakang ataupun orang perli dia kan. Itu dijaga penampilan dia menarik, dia berperwatakan menarik. Itu adalah cerminan kepada sifat malu. Ini dia sudut akhlak. Yang kedua, berpenampilan menarik dan berperwatakan menarik ini adalah simbol kepada takwa. Simbol kepada takwa. Takwa ni adalah kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala sebab an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman, sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita bersih, kita berperwatakan bersih ini bermaksud kita menjaga takwa kita, menjaga takwa kita, menjaga agama kita, Sebab itulah hukumnya makruh nanti kalau kita berpakaian dengan pakaian yang ya Allahu Akbar, sehingga menampakkan Islam ni agama yang selekeh, sehingga menampakkan Islam ni tak mementingkan kebersihan, baju yang koyak-koyak, seluar yang bagus-bagus dikoyak-koyakkan kan, sampai terkeluar kepala lututnya, kadang-kadang kena bahagian peha kan. Kalau kita pakai pakaian itu, apa tanggapan? Apa tanggapan? Kita jangan ikut trend sangat. Trend kita ni kena berlandaskan kepada Islam tidak menghalang daripada sudut berfashion, tapi fashion tu mestilah mengikut garis yang telah disusun oleh Islam. Jadi terlangsungnya dia menampakkan pakaian takwa itu, pakaian takwa. Yang seterusnya, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Hamkah, dia menunjukkan harga diri para pendakwah, kata Buya Hamkah. Dia menunjukkan harga diri para pendakwah. Sebab itu ustaz ni kalau dia pergi berceramah atau berkuliah, kalau boleh pakailah pakaian yang menarik, yang cantik, yang bersih kan. Janganlah pakai kopiah dah kuning-kuning atau kelabu. Pakai jubah putih dah, bukan warna putih dah, warna dah kusam, kotor. Jadi itu akan mempengaruhi di sudut credibility kita dan seterusnya, keboleh percayaan orang tu pada kita, apa yang kita sampaikan. Abu Faris pula disebut dalam kitab Usul Dakwah wal Wasailun Nashriha, kebersihan dan berpenampilan menarik ini mencerminkan kehebatan pendakwah. Saya tertarik dengan sahabat saya, Ustaz Zul Pandan. Dia kata kadang-kadang kereta kita jaga pakaian kita ya ti. Dia sudah pakai jubah putih cantik dengan serban masya-Allah, kadang-kadang dengan jubah imam tapi kereta tak basuh dah sebulan dah kat luar tu. Parking kat petak penceramah. Sampai ada jemaah tulis, boleh tulis dekat cermin dia tu, tulis nama budak-budak kecil, boleh tulis nama dekat situ, buat gambar love lah apa kan. Patutnya sebagai seorang ustaz yang bukan saja dia jaga sudut penampilannya, tapi kereta yang diparking di tempat petak penceramah tu, keretanya tu juga mencerminkan ustaz ni. Ustaz ni tak ni selekehnya, tengok okey je, tapi kereta masya-Allah berdebu, berlumpur. Jadi itu juga sebenarnya satu yang perlu kita jaga. InsyaAllah kita sambung lagi untuk rasional psikologi dan kesihatan selepas insyaAllah. Masya-Allah, jauh kan Ustaz kan, bila kata penampilan tu sampai sekecil-kecil kenderaan apa yang kita pakai pun kena kemas dan bersih. Tempat kita belajar, tempat kita bekerja pun kena kemas dan bersih. Itu semua penampilan sebenarnya. Dan kita akan kongsikan lepas ni macam Ustaz kata tadi, dari sudut kesihatannya macam mana, dan pastinya ada sesuatu yang menarik juga bila sebut tentang kesihatan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Dalam hidup ni, semuanya ada pasangan. Kiri dengan kanan, kopi dengan susu, bulan dengan bintang. Tapi, pasangan yang paling awesome ialah Plan Smart
One Postpaid dengan telefon pintar 4G percuma. Yes, anda akan dapat telefon pintar 4G percuma serta data sehingga 70GB dengan melanggan plan Smart Rate One Postpaid hanya dari RM38 sebulan. Tunggu apa lagi? Layari rate1.com.my. Rate 1, back to basics. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari di hujung sana, walaupun kat hujung talian tapinya Masya Allah ilmunya terang dan jelas kan. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bercerita tentang rasional di sebalik perwatakan menarik. Sahabat kita ramai juga Ustaz memberikan respon mereka, macam Nur Afifah Nurdin kata rumah kita pun mencerminkan diri kita. Kata lagi macam Saiful Azli berselawat, macam Nora Mujad dia kata baju kurung aurat. Masya Allah kan. Banyak kita belajar sebenarnya menerusi Rahmatan lil Alamin ni rasional di sebalik sunnah. Jadi kita nak kongsikan juga dia kata perwatakan menarik dari sudut kesihatannya, apa yang dapat kita perolehi Ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara pula dari sudut rasional psikologi. Psikologi ni adalah suatu ilmu yang kita boleh baca pemikiran orang, kita boleh baca perwatakan orang, okey. Disebut bahawa penyelidikan menunjukkan bahawa orang menilai orang yang berpenampilan menarik sebagai mempunyai sifat kepribadian positif. Jadi kalau orang tu berperwatakan ataupun berpenampilan menarik ini dari sudut psikologinya, orang boleh menilai dia memiliki sifat yang positif. Seperti bergaul, ramah orangnya, tenang, mesra dan mudah untuk menyesuaikan diri. Okay? Walau bagaimanapun terdapat suatu korelasi sebenarnya di antara sifat kepribadian dan daya tarikan fizikal. Orang juga cenderung berpendapat bahawa orang yang berpenampilan menarik ini lebih kompeten, dia memiliki sifat cekap, dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Kerana berat sebelah inilah disebut dalam ni, kerana berat sebelah inilah orang yang memiliki perwatakan menarik ataupun penampilan menarik cenderung mendapat pekerjaan yang lebih baik dan gaji lebih tinggi. First impression, Ustaz. First impression yang pertama. Yang kedua, sebab bila kita temuduga interview kan, kita menghadiri temuduga, time itulah kita pakai tie, kita pakai coat, kita pakai kasut kilat, lepas tu potong kuku. Jangan nanti bila kita cakap kukunya hitam kan, jadi orang dah boleh nilai di sudut kita punya cara kerja kita, disiplin kita dari sudut penampilan menarik. Sebab itu bila kita nak menghadiri temuduga, kita akan jaga penampilan kita, kita trim janggut kita, kita trim misai kita, janganlah Allahumma salli ala misai mencapang istilahnya dia macam berterabu. Jadi kita dari sudut tu akan menunjukkan kita ni seorang yang memiliki sifat cekap dan kalau menjalankan tugas, dia jalankan tugas dengan sempurna. Ini dari sudut psikologi. Jangan kita anggap lantaklah kalau cakap apa je kan, yang penting aku bahagia, yang penting aku happy. Tak boleh. Sebab orang menilai kita dari sudut psikologi. Dari sudut kesihatan pula dari sudut kesihatan, penampilan anda juga dapat mendedahkan hal-hal mengenai kesihatan anda. InsyaAllah ni bahaya ni kan. Seperti kemungkinan anda menghadapi ataupun menghidap penyakit tertentu. Contohnya dia kata gigi yang putih. Gigi yang putih, sebenarnya warna gigi ni menunjukkan Allahumma somad masalah dalaman kita, warna gigi ni. Sebab itu kita kena jaga gigi sentiasa putih. Kalau kita bercakap, lepas tu giginya minta maaf, banyak yang rongak, banyak rongak, orang nak tengok kita pun ada mak. Satu, orang tengok gigi dia tu. Yang kedua, gigi kita kuning, itu menunjukkan bahawa kita ni seorang yang tak disiplin jaga gigi, tak disiplin jaga gigi. Yang ketiganya, kalau gigi kita kotor ataupun hitam, dia akan menampakkan. Sama juga minta maaf orang isap rokok. Sebab itu kadang-kadang ustaz-ustaz ni kalau boleh jauh daripada dia. Jangan ada ustaz-ustaz yang pendakwah isap rokok. Sebab kadang-kadang bibir yang hitam, yang macam yalah, orang kita tahu kan, kalau ini hitam, pucat, tak bermaya kan,
itu juga akan menampilkan seorang ni, Ustaz ni apa? Ustaz ni seokok ke apa kan? Itu istilahnya. Oh, cakap orang ni seokok apa haram lah, makruh lah kata. Tapi Ustaz ni macam bibir ni seokok lah Pak kata. Dia sudut tu. Bibir yang hitam. Itu bibir kita kan. Digambarkan dalam peribahasa Melayu, bibir yang cantik ni umpama delima merekah kan. Umpama delima merekah maksudnya Allah merah, cantik, mulus kan. Tak perlu pakai gencu. Gencu tu orang perempuan je kan. Orang lelaki tak boleh pakai gencu. Okey. Soalnya kulit bebas jerawat. Kulit bebas jerawat menggambarkan kita ni seorang yang menjaga kebersihan muka kita. Kita kata Islam agama yang bersih, wuduk ni 5 kali sehari, basuh muka 5 kali sehari kan. Cantiknya Islam tu ibadah wuduk tu maksudnya kita membersihkan diri kita kan 5 kali sehari. Tapi muka kita berjerawat. Ustaz ni ambil wuduk ke tak ni? Ambil wuduk ke tak ni kan? Maksudnya wuduk ni sempurna ke tak? Tapi kenapa? Jadi itu menggambarkan. Soalnya rambut yang tebal dan cantik, ya? Rambut yang tebal, dipotong cantik kan? Lepas tu otot yang kuat, semuanya adalah simbol kesihatan yang baik. Disebut dalam ni bahawa berat badan berlebihan juga ada kaitan dengan ketahanan insulin. Akhirnya postur badan yang lemah biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan dan kelemahan otot yang cenderung merosakkan kesihatan. Jadi penampilan kita dia menggambarkan kesihatan kita insya-Allah. Jadi itu yang kita dapat bicara tentang rasional dari sudut psikologi. Orang memandang kita tak payah dia kenal kita dalam, dari sudut penampilan dah menampakkan kita ni seorang yang macam mana. Dari sudut kesihatan pula, bila kita datang dengan macam ni ke BMI-nya, maksudnya berat badan dengan ketinggiannya tak seimbang kan, kelebihan pada bahagian-bahagian tertentu menampakkan ni orang ni apa, ni ada masalah apa, masalah insulin, masalah apa. Jadi insyaAllah penampilan menarik ni dapat memberitahu kepada orang luar tentang penampilan kita, tentang sikap kita, dalaman kita dan sebenarnya dari sudut kesihatan kita. Itu yang perlu kita jaga. InsyaAllah. Masya Allah. Macam sahabat kita ni, Aniza Wamin, dia kata perwatakan menarik dari pelbagai sudut perlu diambil berat bagi setiap individu sebagai tanda seorang Muslim yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul tu Ustaz. Dan ada sahabat kita ni tu Ustaz, tanya soalan. Antaranya di WhatsApp IKIM di 0112900004. Ustaz, ramai dah ni yang bertanyakan soalan. Bagaimana Ustaz kalau gigi yang normal warna kuning, bukannya tak gosok, macam mana tu Ustaz keadaannya? Itu kadang-kadang kita tanya doktor pakar perubatan lah, ataupun kena tanya dentist pakar gigi. Mungkin Allahumma SWT adalah rawatan-rawatan untuk memutihkan gigi itu. Kadang-kadang ya, kita bukan apa Yati, bila kita lah gigi ni bila kotor kuning, dia menggambarkan kita ni tak jaga gigi, tak jaga gigi kan. Sebab itu, dan gigi ni sebab itu Nabi SAW, kalau kita bicara tentang tu, Ibnu Abbas menyebutkan bahawa Nabi SAW ni bila dia berbicara seolah-olah keluar mutiara bertaburan daripada silah gigi Nabi SAW. Sebab gigi Nabi ni tersusun rapi, kemudian putih bersih. Jadi para sahabat yang mendengar butiran kata Nabi SAW, dia mengumpamakan macam butiran mutiara. Mutiara ni pearl putih yang bukan putih susu, tapi putih yang ada sinar. Baik itu mutiara ni mahal nilai dia, sebab dan digambarkan pun mata bidadari dalam syurga lu'lu'il maknun. Maksudnya macam permata yang tersimpan lama. Jadi bila tersimpan lama, dia shining dia lebih, kemudian dia punya sinarannya. Jadi Ibnu Abbas menggambarkan bahawa bila Nabi berbicara seolah-olah bertaburan ataupun berguguran butir-butir mutiara daripada silah gigi Nabi SAW. Bermaksud sangat cantik. Sebab itu dari sudut tu kita kena jaga sudut kesihatan gigi. Kalau anda kata mungkin gigi kita sihat dan memang dah sifatnya kuning tu, kena rujuklah dengan pakar gigi, dentist, untuk mungkin perawatan. Saya pernah baca satu fakta Ustaz, gigi yang kuning adalah disebabkan oleh memakan makanan yang panas-panas.
Contohnya macam-macam masyarakat di China ataupun di Korea, mereka suka makan makanan yang panas. Sebab itu gigi mereka akan kuning, lebih kuning. Jadi Nabi sendiri pun tak suka makan makanan yang terlalu panas kan Ustaz kan? Betul. Kita dah bincang tentang minuman Nabi SAW. Nabi kata al-hulwu wal barid kan. Habbu syarabi inda Rasulullah SAW, ataupun minuman yang paling digemari oleh Nabi SAW ada al-hulwu. Al-hulwu yang manis. Dan manisan macam mana? Manisan daripada madu ataupun rendaman korma kan. Wal barid ni yang sejuk. Ada dua perasaan kat sini. Pertama, sejuk ni bermaksud air yang panas tu Nabi dinginkan sikit, Nabi sejukkan. Yang kedua, yang sejuk maksudnya air yang Nabi akan dalam tembikar, dalam labu sayung tu dia akan menghasilkan air yang sejuk. Okey. Sebenarnya kalau kita minum Allahumma salli, minum air panas ni, pertama sekali dia sudut ni ais dia akan mereputkan gigi kita. Selain pada tadi menyebabkan kuning, orang yang minum kopi pekat kadang-kadang menyebabkan warna gigi pun boleh berubah dan sebagainya. Yang kedua, dia akan mereputkan gigi sebenarnya, mereputkan gigi. Sebab itu Nabi SAW dia biarkan dulu air itu suam, barulah Nabi minum. Jadi tidak merosakkan gigi. Dan keduanya tidak mematikan sel lidah kita sebenarnya. Masya Allah. Kita ada satu soalan Ustaz. Sebenarnya bukannya Afzan Osman sahaja yang tanya. Ada ramai lagi yang tanya perkara yang sama. Kata Ustaz, jika tiada rambut dan botak macam mana Ustaz? Adakah bagi Rasulullah begitu? Okey. Dia tak ada rambut ataupun botak tu bukan tak menarik hati. Dia menarik. Tapi macam mana kita jaga rambut kita? Macam mana kita jaga rambut kita? Yalah, ada orang botak tapi Allahumma salli alaihi dia botak tengah nanti. Maaf kalau kita kita boleh tidak bermaksud untuk yang hidup ataupun yang mati. Okey. Rambut botak tengah. Kalau rambut botak tengah, rambut yang tepi ni kalau dibiarkan Allahumma salli tak dirapikan, tak diratakan, tak disikat dengan baik, dia akan menampakkan maksudnya orang yang kita panggil tadi penampilannya tak menarik lah. Minta maaf kalau kita tengok cerita cerita clown. Kan atas botak tapi besar. Kan, jadi kalau kita tak ada rambut pun bahagian tengah, bahagian tepi ni kita kena rapikan supaya bentuk rambut kita ni cantik. Itu juga penampilan. Jadi orang yang tak ada rambut ni pun penampilan menarik. Kena jaga juga. Kalau dia pakai. Betul Yati. Kena jaga juga. Baik, kita ada satu soalan terakhir sebelum kita menutup perkongsian kita daripada sahabat kita ni. Kata, Assalamualaikum Ustaz Rusdi, boleh share apa amalan Ustaz untuk dapatkan air muka manis dan jernih macam Ustaz? Masya Allah. Jernih sebab lampu ni Yati. Bukan sebab apa? Bukan sebab cahaya keimanan keluar ni, tak. Sebab duduk dalam studio yang lampu yang terang benderang ni sebenarnya. Okey. Antara amalan yang kita boleh amalkan, pertama adalah sentiasa berwuduk. Pertama kan, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sentiasa baca Quran. Sentiasa baca Quran. Quran tu akan mengeluarkan nur, cahaya yang cantik. Kadang-kadang bukan putih bersih ni pun menarik, ada hitam manis pun menarik. Hitam manis pun menarik. Jadi bagaimana nak menarik hitam manis tu? Maksudnya dia nur yang keluar